Zaman PMX Anwar, dia bukan sahaja dari segi Malaysia, kita tengok global. Seluruh dunia, daripada media di China, media di India, media di Timur Tengah, media di Eropah, semua sekarang tengah berbicara tentang PMX Anwar. Bukan sekali kedua bang, sebab dah banyak isu PMX Anwar berjaya membawa nama Malaysia. Zaman Muhyiddin, apakah ranking pengaruh Muhyiddin sebagai pemimpin Muslim kat dunia ni? Jangan kata Muhyiddin bang, bahkan Dato' Sam ataupun Hadi Awang. Tapi Anwar top 10. Kongsikan oleh Hisham Jalil, beliau mempertikaikan iaitu katanya adalah orang kanan ataupun right hand kepada PMX, iaitu saudara Farhash, membeli saham beratus juta juga ni dalam Hitech, dan Hitech ni pula dikatakan bakal menjadi service provider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, aku hari ni aku nak berkongsi bersama dengan hampa bersama dengan Cakap Hub episod yang ke-15. Alhamdulillah, aku Cakap Hub ni ada perkara-perkara yang aku berminat, aku akan berkongsi dengan dekat aku punya channel. Sebab Cakap Hub ni memang idea-idea dia, ilmu pengetahuan dia, perkongsian dia sangat-sangat luar biasa. Dapat membuka minda rakyat, dapat memberi rakyat ni berfikir terkedepan, dan juga dapat tambah ilmu kita lah majoritinya kan. Sebab aku sangat-sangat berbangga kita ada rakyat Malaysia. Bukannya kita nak kata mereka ni terlalu taksub kepada Perdana Menteri. No, dia ni hanya menjadi orang tengah, dan dia hanya buat perbezaan di antara Perdana Menteri yang sebelum ini dan Perdana Menteri yang hari ini. Perbezaan antara Perdana Menteri sebelum ni dengan Perdana Menteri hari ni sangat-sangat berbeza. So hari ni dia akan berkongsi berkaitan Hisham Jalil. Hisham Jalil baru ni kita pun tahu dia ada buat laporan polis terhadap Farhash. Dan Farhash kata memiliki saham bersama Sultan Kelantan, saham 1 bilion ringgit, berbilion ringgit dan puluh-puluh juta macam tu. Dan kita pun tahu Hisham Jalil ni salah satunya, dia adalah sekarang ni bila dia dipecat daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia dah menjadi musuh ketat terhadap kerajaan hari ini, tambah-tambah kepada Barisan Nasional, terutama musuh ketat kepada UMNO. Orang yang memecat dia, of course dia akan lawan orang yang siapa yang pecat dia. Inilah perangai Hisham Jalil ni. Dia buat pendedahan, dia nak ganti kerja Cikgu Bat. Dia nak ganti kerja Cikgu Bat, siapa dia lagi? Syafiq Halim, beberapa orang wala-on yang bersama dengan Parti PAS, tapi tak ada pun satu pun yang benar, satu pun yang dah berjaya di mahkamah, satu pun polis membuat kertas siasatan dan mendapati pendedahan daripada Cikgu Bat, Hisham Jalil ke apa ni, didapati adalah benar, dan orang tu dijatuhi hukuman bersalah. Tak ada lagi. Aku tak jumpa lagi lah. Aku tak dengar lagi lah setakat ni. Dan tajuk yang kedua cerita pasal Datuk Malik, geng. Kita tahu, mungkin tahun lepas terkantuinya seorang Datuk Malik, katanya berketurunan India yang duduk dekat Malaysia, yang memiliki kekayaan luar biasa. Ada emas berpuluh kilo emas, kan belasan kilo emas. Satu bata tu. Bukan satu bata, orang panggil satu apa tu. Tak apalah. Lepas tu dengan duit puluhan juta ringgit ditemui oleh SPRM dan juga polis. Dan yang terkejutnya dia adalah dan kenyataan yang dibuat oleh wartawan di India, tuduh kata Datuk Malik ni adalah Raja Dadah. Terkejut juga kita dengar pun. Dan yang Datuk Malik ni, emas saja 200 kilo. 200 kilo emas. Jadi tak apa, yang ketiga pula tajuk antara Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, bersama dia ada buat podcast bersama Khairi, dan soalan yang ditanya oleh Khairi yang mengakibatkan Dr. Sam jawab, kata Anwar Ibrahim ni adalah gagal.
dan tak pas lagi perbincangan yang macam di dalam cakap hak ni mereka akan berbincangkan, dan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional, daripada Parti PAS. Apakah kelebihan-kelebihan Cikgu Sam? Cikgu Sam. Dr. Sam, apakah kelebihan-kelebihan Sanusi? Depa akan berbincangkan soal Dr. Sam ni dan akan menjawab kegagalan Dr. Sam, dan juga Dr. Sam dia tuduh Anwar Ibrahim gagal, tak masuk akal. Jadi tak apa. So, yang terakhir salah satunya tajuk antara Perdana Menteri kita. Dan setakat Perdana Menteri kita yang ada di dalam Malaysia berbeza dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sangat-sangat berbeza nak abang fikir apa. Sebab keberanian dia berkata-kata dan juga pada aku kelebihan dia macam bertutur kata sehingga kan diabsahkan oleh Khairi Jamaluddin dan Syarif Hamdan. Kelebihan Anwar Ibrahim dia bercakap tanpa teks. Di luar negara pun, di depan wartawan, beberapa orang lagi pimpinan-pimpinan tertinggi negara-negara besar dunia pun Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tanpa teks. Itu yang kelebihan dia. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan, apa yang dibincangkan, apa yang diborakkan oleh Cakap Hak. Jom sama-sama kita dengar. Perbincangan isu-isu semasa dan politik tanpa sebarang batasan. Kita terbuka untuk berbincang secara matang dan juga tenang. Di mana lagi kalau bukan di Cakap Hub. Dalam episod yang ke-15 ini, kita selari dengan suhu tanah air kita. Dan isu pertama yang kita nak bincang ni pun adalah isu yang paling panas. Apa dia, Shen? Isu tentang penilaian grading terhadap prestasi yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita ulas apabila dalam rancangan podcast Keluar Sekejap, YBKJ bertanya kepada seorang bekas pensyarah berapa markah nak bagi kepada pencapaian pentadbiran PMX. Kata Dr. Sam, fail. Apa kata Shen pula? Saya pula berpendapat Datuk Sam gagal sebagai seorang pensyarah. Sebab lain macam ni Shen, Sebab sebagai seorang pensyarah dia perlu neutral, dia perlu akademik, dia perlu objektif dan subjektif. Betul. Kalau dalam rancangan tersebut, kalau kita imbas kembali, Dr. Sam apabila dia jawab beri markah, dia kata gagal. Lepas tu tani huraiannya tak dapat dihuraikan. Dia bagi jawapan-jawapan klise sebab rakyat-rakyat di bawah menunggut. Macam tu saja. Lepas tu tak ada huraian lain dah. Apa fakta dia, apa statistik dia, apa perbandingan dia. Apa yang dari bahagian mana, sudut mana yang PMX kita gagal. Dia tak dapat nak huraikan. Tak kisahlah dari segi ekonomi ke, dari segi perpaduan ke, dari segi apa sekalipun. Yes, belum lagi berjaya. Apabila kita nak berbincang tentang kejayaan dan kegagalan bang, kita perlu buat satu perbandingan. Betul. Baru kita dapat menilai sama PMX kita ni gagal ataupun sebaliknya. Bagi saya, PMX tak gagal. Cuma belum lagi berjaya. Itu beza dia. Tapi penilaian PMX kita tidak gagal, kita perlu bandingkan. Ini yang perlu dilakukan oleh seorang pensyarah. Apa yang saya hendak bandingkan sekarang bang adalah kita berbicara tentang ilmiah, fakta, statistics, data, reality dan kebenaran. Apabila kita nak bandingkan, kita bandingkan dengan Muhyiddin. Okay, kita bandingkan bang. Kalau Anwar gagal, maksudnya dalam takrifan sebagai seorang pensyarah, contoh kalau Anwar gagal, contoh 30 markah. Okay, kalau kita bandingkan dengan Muhyiddin, maksudnya bang, mungkin Muhyiddin 10 markah pun tak sampai. Mengapa bang? Apabila Anwar Ibrahim kita dari sudut mana nak kita lihat, sebab dia luas, Datuk Sam dia tak jelaskan. Kalau contoh dari segi pemerkasaan bang, agama Islam, saya kata Anwar jauh lebih berjaya berbanding dengan Muhyiddin. Contoh belanjawan 2024, dia peruntukkan 1.9 bilion. Zaman Muhyiddin 1.1 bilion. 800 juta jauh lebih banyak daripada Muhyiddin. Uish, terlampau tinggi ni Shen. Itu pertama. Yang kedua, seperti episod lepas abang katakan, PMX Anwar kan, dia memperuntukkan 20 juta untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Dan zaman Anwar lah, Mahkamah Syariah ini diperkasakan dengan bekerjasama dengan Majlis Raja-Raja Melayu dan Pengerusi oleh Sultan Selangor untuk mengenal pasti mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan dan untuk seragamkan undang-undang syariah di keseluruhan negeri Malaysia. Dari segi Islamik, Anwar jauh lebih Islamik.
Betul? Peruntukan pun jauh lebih banyak. Bukan je bicara Islam, tapi suara peruntukan 90% banyak. Begitu juga bang. Islam. Abang tahu ataupun tidak, negeri Selangor punya peruntukan kepada Hawa Islam jauh lebih banyak daripada negeri Terengganu. Sedangkan negeri Terengganu itu ada lebih daripada 91% komposisi masyarakat Muslim. Itu dari sudut Islam bang. Dari sudut ekonomi bang. Mereka kata Anwar teruk. Ya. Yang paling klise apa tu bang? Nilai ringgit. Sekarang dah 4.707172 dah. Jangan lupa apabila Perikatan Nasional berkuasa 17 bulan, ringgit kita pernah mencapai 4.77. Begitu juga dengan penasihat SG4 Mahathir 4.88. Ha, lagi tu. So, 33 dari dah. segi ringgit pun Anwar tidak seturut mereka. Walaupun isu ini sering dibangkitkan. Dari segi apa lagi mereka nak kata? Pengangguran zaman Muhyiddin 4.5-4.8%. Betul. Pengangguran Zaman kita dia sekarang pun dah dah naik. 3.3% Zaman dah sekarang dia bang. nak turun payah dah. Lagi menurun. Lagi menurun. Apa mereka nak bicara? Mereka nak berbicara tentang kenaikan harga barang. Zaman mereka inflasi bang setinggi 4%. Sekarang kita 1.8. Uish, jauh menurun tu. Apa ruginya? Tahun lepas prestasi KDNK di bawah Anwar Ibrahim baru setahun aja bertakbir bang dah 3.7% dah. Zaman Muhyiddin bang negatif 5.6. Negatif susut. Berbicara tentang defisit negara, setahun aja PMX kita mentadbir dalam belanjawannya, defisit kita dah kurangkan sampai 5% dah. Zaman Muhyiddin defisit 5.6%. 3 kali dia minta parlimen untuk naikkan kadar hutang dengan kadar KDNK sampai 65%. Sebab sebelum itu 50% saja. Muhyiddin ni boros. Zaman Muhyiddin lah bang, simpanan Bumi Putra. Sebelum Muhyiddin berkuasa bang, simpanan Bumi Putra dia punya keseluruhan Muhyiddin dia dekat tak reti KBSP buat jauh duit. lebih banyak berbanding dengan bukan Bumi Putra. Muhyiddin berkuasa 17 bulan saja bang. Carta ni dah bertukar dah. Sekarang simpanan Bumi Putra tu jauh lebih kurang berbanding bukan Bumi Putra. Muhyiddin lah puncanya Turun bang. banyak. Okey. Apa lagi isu mereka nak bangkitkan? Isu rasuah. Zaman Muhyiddin bang, kita punya indeks persepsi rasuah tu tangga 63-65. Sekarang dah 57 dah. Lagi teruk. Rasuah berkurangan sama Anwar. Zaman kebebasan media, mereka nak kata hari ini, kerajaan hari ini seolah-olah diktator, sekat bersuara. Tapi kalau indeks kebebasan media zaman Muhyiddin tu bang, baru start dia punya angka tu setinggi 113 dekat dunia. Anwar memerintah kurang daripada setahun turun sampai 73 ranking dia. Daripada hampir 40 lebih tangga. Kebebasan media lebih baik. Pejuang Islam yang lebih baik. Ekonomi kalau selemah-lemah ni ada kelemahan pun jauh lebih baik. Dari segi apa lagi bang? Mereka nak katakan PMX kita gagal. Saya tak dapat. Saya nak kata berjaya sangat, tidak. Soal kemiskinan pun baru setahun saja dia mentadbir. Dah 3-4 negeri keluar daripada kemiskinan 100% bang. Betul. Okay? Dan zaman PMX Anwar, dia bukan sahaja dari segi Malaysia, kita tengok global. Seluruh dunia, daripada media di China, media di India, media di Timur Tengah, media di Eropah, semua sekarang tengah berbicara tentang PMX Anwar. Bukan sekali kedua bang, sebab dah banyak isu PMX Anwar berjaya membawa nama Malaysia. Sebagai contoh, Luar pada biasa. tahun lepas, dialah antara pemimpin Asia pertama yang mencadangkan buat Bank dan Tabung Asia. Dia seorang not only a Malaysian leader but an ASEAN leader now. Zaman Muhyiddin, apakah ranking pengaruh Muhyiddin sebagai pemimpin Muslim kat dunia ni? Jangan kata Muhyiddin bang, bahkan Dato' Sam ataupun Hadi Awang. Tapi Anwar top 10. Betul juga. Di ranking only top 10 most influential Muslim leader in the world. Dekat dunia, apa lagi isu dia bang? Kita lihat pula bang dari segi tadi dolarisasi, lepas tu dia influential Muslim leader, berfikir tentang Langit dan ASEAN. bumi beza habis. Kita juga dapat lihat kelantangan Dato' Anwar Ibrahim tahun lepas depan Joe Biden, dia berani untuk mempertahankan Israel.
Dari segi dunia, apa beza Anwar dengan Muhyiddin bang? Muhyiddin, dia tak pernah jumpa, dia apabila pergi ke orang negara Malai Saudi kan, Arabia, dia tak pernah berjumpa dengan raja pun. Zoom saja. MBS pun tak jumpa dia. Anwar kalau pergi ke merata-rata dunia hari ini dapat treatment red carpet. Betul. Dia dihormati, disanjungi. Dan zaman Anwar lah Hebat, tahun ini hebat. bang, Anwar wakil baik. Malaysia dekat United Nation pun berani dah. Baru bulan lepas ke 2-3 minggu lepas minta kuasa veto dunia negara-negara besar untuk dihapuskan. Suara ini dari Malaysia juga. Dan zaman Anwar lah bang, dah 14 tahun Mas Airline kita rugi, dia baru mentadbir setahun dah, dia dah untung dah. Zaman Anwar lah bang, semiconductor negara kita yang tak pernah mencapai number one exporter kat dunia, kita dah lebih banyak ekspor daripada Taiwan. Taiwan ekonomi utama ni adalah semiconductor tau. Kita Betul. bukan ekonomi utama, tapi kita dah melebihi Taiwan sekalipun. Dahsyat. Disebabkan strategi NIMP dan ekonomi Madani Anwar yang ada memberi penekanan tentang perkembangan semiconductor yang tidak dititik beratkan oleh Muhyiddin. So saya tak nampak dari segi apa yang Anwar ni dikatakan gagal. Datuk Sam kena jelaskan dengan lebih terperinci. Dengan siapa Dia tak dia? boleh ikut emosi, ikut susuka hati. Bidang mana? Faktor mana? Bahagian mana? Data mana? Statistik mana? Dibandingkan dengan siapa yang dia yang gagal? Ini yang digagal dijawab oleh Dr. Sam dan Setuju. sebagainya. Apa pula pandangan abang berkaitan dengan isu? Kalau tadi Shan bercakap orang yang menjawab itu Dr. Sam tu pensyarah yang gagal, saya pula ada pandangan lain. Saya rasa yang bertanya tu yang gagal. Sebab apa Shan? Orang yang bertanya dia dah bagi leading question. Maksudnya Setuju. dia dalam pepatah Melayu ni, kita nak tahu betapa dalamnya sungai ni, tanya pada seluang. Nak tahu betapa luasnya padang tu, tanya pada belalang. Nak tahu buruknya seseorang tu, tanya pada musuh dia. Setuju. Sekarang ni moderator yang bertanya ni, saya tak nak sebut nama dia, bertanya pada musuh kepada parti BMX. Mestilah cerita buruk aja. Sepatutnya Dr. Sam pencarah ni tanya kepada moderator tersebut. Kerana KJ ni adalah seorang yang tidak berparti lagi. Dia lebih kelihatan neutral. KJ yang sepatutnya layak menjawab soalan tu, bukan Dr. Sam. Dr. Sam nak jawab soalan tu pun sebenarnya sangat tak layak. Kenapa saya cakap macam tu, Syed? Pertama, mentadbir Negeri Terengganu satu penggal penuh sebagai menteri besar. Tiba-tiba umum tak ada bonus kepada penjawat awam Terengganu. Bonus pun dia tak mampu nak bagi, tiba-tiba nak kata dia berjaya. Macam mana, Syed? Tu pertama. Kedua, cerita tanah. Harga sedemikian, tiba-tiba dijual begitu murah, bagi pula kepada persatuan isteri-isteri adun di Terengganu. Isteri dia pun ada dekat dalam tu sekali. Ini apa cerita? Adakah ini petanda ataupun KPI kejayaan seorang menteri besar? No. Jadi kalau kita nak banding bezakan, Shen, seorang yang sekadar duduk di Terengganu dengan seorang yang pergi ke Jerman ni waktu bulan puasa, orang fokus ibadah, dia pergi cari duit dekat luar negara ni. PMA kita ni. Di Jerman ni, bukan sekadar itu. Apa pelaburan yang dibawa? Infineon. Berapa bilion nak masuk. Isu Islamofobia pun sama diperjuangkan. Yang paling panas kan, di Jerman, Jerman adalah negara di Eropah berdagang paling banyak dengan Malaysia. Itu perkara pertama. Kedua, yang ramai orang tak tahu, di Jerman ini ialah dia adalah negara pertama di Eropah yang menyokong Israel. Konflik ni sebagai seorang Perdana Menteri kan. Jerman, pelabur utama Malaysia di benua Eropah. Dalam masa yang sama, Jerman juga adalah penyokong nombor satu Israel. So, bila berdepan dengan Chancellor Jerman ni kan, Anwar diperangkap sebenarnya oleh seorang wartawan yang mempertikaikan pendirian Malaysia dan juga Anwar tentang isu Gaza. Kalau Dr. Sam di situ kita letakkan, saya rasa terkial-kial. Terkial-kial hendak menjawab sama ada hendak menyokong Islam ke, sebab PAS ni, pemimpin-pemimpin PAS ni dia mempunyai sejarah.
Kejap boleh dengan DAP, kejap tak boleh dengan DAP, kejap boleh dengan Israel, kejap tak boleh dengan Israel. Betul tak Shen? Sebab apa? Zaman PAS dan Perikatan Nasional Memerintah ni sebenarnya Shen, kalau kita nak tahu cerita dia apa? Pada ketika itulah dekat Pelabuhan Kelang, kapal Israel dibenarkan zaman Tun. Kedua, ruang udara Malaysia Muhyiddin benarkan. Mana PAS? Dan baru-baru ni kurma Israel tu pun dibawa masuk pun ketika zaman Muhyiddin. Jadi bila bayangkan Dr. Sam yang kata dia berjaya dan dia kata Anwar gagal, duduk di tempat PMX berdepan dengan wartawan Jerman, saya rasa dia akan gagal. Tapi PMX pada ketika itu Shen berani berdepan dengan wartawan, sebelah Chancellor Jerman ni lantang mencakapkan bahawa penilaian antarabangsa tak adil sebab menilai selepas tragedi Hamas memulakan bom. Sedangkan sebelum ni berpuluh tahun lagi, sejak daripada Camp David lagi pun cerita dia, pembantaian dan penyembelihan umat Islam di Gaza, di Palestin ni dah berlaku puluhan tahun. Jadi dekat sinilah yang sebenarnya kadang-kadang saya tak nampak mereka yang ada label Islam dengan betul-betul pemimpin Islam daripada Timur tadi yang sebenarnya yang lebih memperjuangkan Islam. Tapi nak bicara soal gagal ataupun berjaya ni, Dr. Sam ni bukan orang ni lah Shen. Itu pandangan saya lah. Shen pula macam mana? Pandangan saya sama dengan abang. PMX kita ni memang bijak. Betul. Sebab dia jawab secara spontan tanpa skrip. Dan memang betul lah abang kata dia cuba diperangkap oleh wartawan. Dia bermula daripada insiden itu. Tapi dia tarik balik 5-60 tahun. Itu memang inilah susuk sebagai seorang pemimpin yang dihormati dunia. Tapi abang tak tahu, abang lanjutan daripada pertemuan Anwar dengan Germany tu, keesokan hari aja, ini kisah benar, keesokan hari aja ataupun 2-3 hari selepas itu, Jerman dah hantar parachute makanan-makanan ke negara Palestin. Yes, dia dah masuk. Jerman masuk bagi. Wah, penangan Anwar Ibrahim ni. Itu kehebatan PMX lah. Dia boleh mungkin kebetulan, tapi mengapa dia tak edarkan sebelum itu? Mengapa 2-3 hari selepas itu? Itulah Shen, sebenarnya dunia Islam ni merindukan seorang khalifah seperti Anwar. Sebenarnya Islam sekarang ini sudah ada bintangnya yang akan memimpin. Saya yakin dan percaya Anwar Ibrahim adalah pemimpin dari Timur yang ditunggu oleh dunia Islam. Sebab kelantangannya dengan dunia Arabnya, Liga Arabnya pun ada konflik, negara-negara teluknya ada konflik. Siapa lagi Shen kalau bukan Anwar PMX untuk memimpin? Sebab itu bila pemimpin kita PMX terjah wartawan macam tu, penangan itu Shen, terus Jerman hantar bantuan makanan daripada udara tu, saya rasa satu kesan yang orang kata Eropah juga terpana. Tapi Shen, saya nak tweet sikit. Cerita kesan Anwar ni. Anwar ni bukan calang-calang orang Shen. Macam kita tengok apa yang sebenarnya berlaku kepada Anwar ni. Dia adalah orang yang diinaya Shen. Siapa yang menginaya Anwar Ibrahim ni Shen? Kalau kita imbau balik sejarah, dia bermula daripada tahun 1997. Iaitu buku Khalid Jafri 50 dalil mengapa Anwar tak boleh jadi PM. Tapi Shen, Anwar ni Allah pelihara dia. Apa jadi kepada Khalid Jafri? Sebelum dia meninggal koma setahun Shen. Ini ramai orang tak tahu. Kedua Shen, yang orang tak tahu juga ialah apa? Siapa yang menangkap dan menumbuk Anwar? Kalau bukan Ketua Polis Negara Rahim Noor. Apa yang kena pada Rahim Noor ni Shen? Dia lumpuh dan dia dimasukkan dalam penjara. Seorang Ketua Polis. Itu yang sebenarnya ramai tak tahu. Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Tuan Sri Anwar Ibrahim, Agustin Paul. Agustin Paul ni Shen meninggal kerana barah darah yang habis tubuh dia. Ini belum lagi bercakap tentang Daim. Yang Daim ni dia adalah orang yang betul-betul menentang Anwar Shen, yang mengatakan ketua kepada konspirasi ni. Saya terperanjat ada satu gambar yang sangat sensitif, gambar Datuk Seri Anwar ditumbuk, matanya lebam, dan dia letak sebelah dia tu adalah gambar Tun Daim yang matanya sudah tak ada. Inilah dikatakan karma. Saya rasa, adakah dunia ini adalah sebagai satu pembalasan? Jadi Datuk Seri Anwar ni pendek katalah, dia sebenarnya hati lagi. Ya,
Dia Mahathir cukuplah 53 hari ni. 53 hari ni Shan. Tapi Alhamdulillah kita doakan untuk pemimpin-pemimpin kita sihat. Cumanya inilah yang dikatakan Allah telah pun memberi dia ujian. Datuk PMX kita ujian demi ujian dan akhirnya dia sampai peringkat ini. Dan kalau berita Shan bagi tahu pasca daripada Datuk Seri Anwar punya kelantangan bawa suara Islam, bawa suara Palestin dan beliau sendiri dinobatkan sebagai anak Palestin oleh Yasir Arafat. Selah wartawan Jerman di hadapan Chancellor Jerman dan esoknya Jerman bantu, saya rasa itu satu keajaiban dan pertolongan Allah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tu yang saya nampak lah. Tapi sebelum tu bang, saya cuma nak simpulkan. Anwar Ibrahim kalau dia keluar negara, dia bukan macam pemimpin majoriti pemimpin Malaysia sebelum ini. Dia majoriti Perdana Menteri Malaysia sebelum ini, bukan semua tapi sebilangan besar, mereka adalah jago kampung. Kenapa pula? Maksudnya mereka lebih jago kampung. Maksudnya Anwar ini kalau dia keluar ke dunia, dia dianggap sebagai pemimpin global. Dia bukan hanya mewakili Malaysia, tapi dia mewakili macam sesuatu region ataupun sesuatu community ataupun dunia. Contoh, dia kalau pergi ke Australia, dia berbangkit tentang isu Chinomophobia. Okey. Chinomophobia. Dia kalau kat ASEAN, dia berbicara tentang isu ASEAN. Okay. Kalau dia dekat Germany baru-baru ini, dekat Amerika Syarikat tahun lepas bang, dia berbicara tentang isu Islam. Depan Joe Biden. Sehingga kan ada perkembangan terkini dekat geopolitik dunia yang tak tahu. Tapi selepas Anwar berjumpa dengan Joe Biden hari itu yang jadi famous depan-depan dia serang mempertahankan Palestin dan Israel. Sekarang Amerika Syarikat dengan Israel punya hubungan dah tak begitu baik dah. Ini kisah benar, baca je. Sebab Amerika Syarikat dah keluar kenyataan supaya paksa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini untuk buat pemilihan raya semula. Sebab Amerika Syarikat sekarang dia mahukan peace, truce. Dia tak mahu lagi peperangan. Dia mahu bantuan disalurkan kepada Palestin. Ini memang perkembangan terkini dekat dunia. Sampaikan Amerika Syarikat sekarang pun mendesak Benjamin Netanyahu sama ada meletak jawatan ataupun buat pilihan raya presiden dekat negara mereka. Bayangkan Amerika dengan Israel. Luar biasa ni Shan. Siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim? Cuma ni Shan, bila kita bercakap tadi ini tentang Israel, Palestin, sebenarnya di tebing Gaza ini sudah hampir lumpuh apabila anak-anak dibunuh, anak-anak kecil, umat Islam terus dibom, dan pada ketika itu sebenarnya Israel sangat berdegil dan tidak mahu menghentikan serangan tersebut. Cuma sekarang Shan, ada satu lagi petanda yang ramai tidak perasan. Apabila Putin menang besar di Rusia ni Shan, 86%. Dan ada yang sudah menjangkakan apabila Israel tidak menghentikan serangan tersebut, isu Ukraine dengan Rusia pula, dan mula menjangkakan perang dunia ketiga. Adakah Shan ada sedikit analisis daripada aspek antarabangsa? Ada, sebab bulan lepas Presiden negara Perancis mereka mengatakan NATO mahu membantu negara Ukraine. Rusia pula memberi amaran jangan mencampur tangan. Betul. Dan baru minggu lepas negara China pun mula mengeluarkan kenyataan. Kalau mana-mana negara Eropah ataupun NATO menyerang Rusia ataupun membantu Ukraine, China juga akan terlibat. Wah, bahaya tu. Bahaya tu kan bang. Dan China juga telah berjaya untuk menyatupadukan politik Timur Tengah daripada cengkaman Barat. Sebab sebelum ini Timur Tengah tu sesama negara Islam pun bang, mereka sebenarnya bertelaga. Contoh Saudi Arabia dengan Iran. Tapi China mampu untuk menyatupadukan mereka. Dan yang terbaru, sebenarnya negara-negara di Timur Tengah bang, mereka sekarang apabila berdagang penjualan minyak tu dengan negara BRICS, dengan negara China, dalam tak ada guna USD lagi. Guna yuan. Kalau negara
mengikut negara tertentu lah. Okey. Kalau dengan Rusia dia guna ruble, kalau dengan China dia guna yen, kalau guna India dia guna India, dia tak guna USD lagi. Inilah idea PMX, didolarisasi. Okey, faham. Tak nak bergantung sangat kepada dolar Amerika Syarikat. Tapi benda ini yang walau-walau tak faham. Memang untuk jangka masa pendek ringgit akan naik turun. Tapi perancangan PMX untuk semakin hari semakin tidak bergantung, semakin mereka akan menyerang. Tapi bila sampai satu masa ni nanti dia akan menguntungkan Malaysia sebab ringgit akan semakin mengukur. Tapi Shen, Jamin masa bang. bila bercerita tentang turun naik ringgit ni, macam mana sebuah syarikat besar multi-billionaire seperti Google boleh ada glitch ataupun kesilapan teknikal dalam mempamerkan 4.98 tersebut? Saya tak- Macam mana sukar orang nak terima ni? Saya tak tahu, tapi kalau abang tengok kebetulan ini glitch kali kedua. Glitch kali pertama apabila isteri Tun Daim dengan Daim disiasat dan ditangkap oleh MCC. Yes. Beberapa hari selepas itu dia glitch. Tapi glitch kali kedua pula bang, kebetulan pula apabila kroni Tun Daim, iaitu Dato' Sri Akbar Khan, seorang ahli perniagaan berasal daripada Singapura tapi bertapak dengan Malaysia, diserbu dan oleh SPRM. Rumah dia diserbu, pejabat dia diserbu, akaun dan syarikat dia dibeku. Kebetulan apabila serbuan ini dilakukan, 2-3 hari kemudian glitch dilakukan. So saya pun tak pasti adakah kebetulan ataupun tidak. Sebab 2 kali dah. Betul juga kan? Bukan sekali. Kalau sekali itu mungkin orang cakap kebetulan. Tapi 2 kali yang pada ketika Tun Daim dan juga kroninya sedang dalam bahaya. Jadi Shan, apakah kita menjangkakan bahawa pada era PMX ini sistem pegang fail ini, sistem pegang fail maksudnya SPRM ini ada pendapat mengatakan terus menjadi kuda kepada kerajaan perpaduan untuk menyekat kemarahan politik untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini benar? Saya tak pasti benar ataupun tidak benar. Sebab saya tidak mahu kelihatan semua PMX buat benda betul. Yes. Kita perlu realistik bang. Berbijak di bumi yang nyata. Sesiapa aja di posisi Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai seorang ahli politik, sekiranya pun lah kalau dia guna SPRM untuk bertindak kepada sesiapa pun, menyebu sesiapa pun, menyiasat sesiapa pun, seperti yang saya katakan dalam episod-episod yang lepas. Walaupun SPRM, walaupun saja, sekiranya benar SPRM ini boleh dijadikan sebagai alat, kalau saja boleh pun, itu pun orang yang disiasat dan ditangkap dan disebut itu pun dia mesti seorang pesalah. Kalau dia betul-betul bersih, alat ini tak akan mampu tembusi mereka. Betul juga. Melainkan mereka sendiri adalah penjenayah. Melainkan mereka sendiri ada pejabat amanah. Contoh, kita baru berbicara tentang kroni Daim ni, Dato' Sri Akbar Khan. Atau abang tahu apa cerita dia tak? Tak tahu. Dia berkenalan dengan Tun Daim apabila Tun Daim menjadi Menteri Kewangan pertama pada tahun 1980-an. Dia rakan dagang, rakan perniagaan dan banyak media. Bukan media Malaysia je, media Singapura melaporkan dia adalah kroni Daim. Mereka kenal sejak 1980 plus. Yes. Okay. Dan dia ada satu, during 1990 plus, 1990 lebih, 8 kalau tidak silap saya, apabila Anwar dipecat sementara Daim kembali menjadi Menteri Kewangan. Syarikat yang dimiliki oleh Datuk Seri Akbar Khan ini, dia panggil CROB lah. Dia punya syarikat dekat Singapura ni, pasaran harga saham tu bernilai sekitar 18.8 bilion. Besar. Dibeku oleh negara Singapura. So, Tun Daim sebagai seorang Menteri Kewangan, dia guna wang kerajaan Malaysia. Dilaporkan oleh salah sebuah media, mengeluarkan wang Malaysia, bayar 300 juta kepada XL, okay, yang syarikat yang dimiliki oleh Akbar Khan, untuk bawa pulang kembali 18.8 bilion ini. Dan media melaporkan daripada 18.8 bilion yang dibeku, yang pada mula dibekukan tapi dia bawa kembali ke negara Malaysia,
80% tu milik Tun Daim. 20% Sebenarnya milik Abah Khan. Maksudnya kalau 18.8 bilion, 80% atau 70% milik Tun Daim, 15 bilion itu Tun Daim ambil. Persoalannya, mana wang itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila PMX terus menyiasat kroni-kroni Daim, macam 2 bulan lepas dia menyiasat Tan Sri Robert Tan yang bos Panko, itu Cina kan? ya. Sekarang seorang lagi kroni dia. Mengapa bang? Sebab Daim degil. Dia terus nak mencabar kerajaan, terus mencabar SPRM, terus mencabar mahkamah, tak nak istihar harta dia. So ini adalah political strategy bang. PMX terpaksa juga. Tak selagi kamu tak nak declare harta kamu, kalau bersih declare lah, apa takut sangat. Macam saya boleh declare je, tak ada, saya boleh tunjuk je bank saya bang, sekarang 20,000 tak sampai. Tapi bukan isu saya. So PMX untuk memberi dari segi strategi politik tekanan kepada Daim, dia mula dengan Spanko punya bos, sekarang mula dengan Abah Khan, lepas tu saya tak tahu lah berapa ramai lagi akan disiasat. Sebab kita tak tahu bang, mana kita tahu yang dalam kalangan kroni-kroni Daim ini, mungkin sekarang mereka disiasat, tapi mungkin satu hari nanti mereka mungkin menjadi saksi kepada PMX pula, saksi kepada kerajaan tentang skandal Daim. Bijak PMX kita bang. Betul. Tapi Shen, yang Shen cerita ni cerita puluhan tahun dulu. Ni cerita puluhan tahun dulu. Saya nak mengajak semua orang cerita yang hari ni apabila dalam satu video yang dikongsikan oleh Isham Jalil, beliau mempertikaikan iaitu katanya adalah orang kanan ataupun right hand kepada PMX iaitu saudara Farhaj membeli saham beratus juta juga ni dalam high-tech, dan high-tech ni pula dikatakan bakal menjadi service provider kepada kementerian, salah satu kementerian utama dalam kerajaan ni. Apa cerita pula Shen? Ini satu lagi penipuan dan fitnah Isham Jalil. Oh, Bang, saya pun tak faham lah mengapa Isham Jalil ni selepas dia keluar daripada UMNO, dia jadi pelik sikit. Dulu dia berilmu, berfakta, rasional. Sekarang dia terlalu beremosi. Entah dendam dia, macam setiap kali dia buat video macam ada dendam. Tapi tak tahu dendam dia dekat siapa. Dendam dia dekat PMX ke, dendam dia dekat kerajaan ke, dendam dia dekat Zahid ke. ada satu tak dapat tu. Ada sejenis aura yang tak tahu apa dendam Isham Jalil ni bang. Cuma mengapa saya kata Isham Jalil menipu bang? Apabila dalam video itu, dia mengatakan, dia cuba mengaitkan Farhaj tu dengan Datuk Seri Anwar Rahim, dia quote benda-benda lama bang. Dia kata Farhaj ini adalah bekas ketua pemuda PKR Negeri Perak. Itu dah tahun berapa dah bang. Dia juga mengatakan Farhaj ini ada kaitan dengan Anwar sebab dia setiausaha politik Anwar. Hisham ni bodoh ke apa ke jahil? Hisham yang setiausaha politik terbaru Anwar Syamsul Iskandar bang. Betul. Itu cerita lama. Dia hendak kaitkan dengan Anwar bang. Okey. Betul juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia buat fitnah bang. Dia kata Haytech ni yang konon ni akan mendapat projek 1 bilion daripada kerajaan. Okey. Farhaj ini dia beli saham bernilai 15.9%. Hisham Jalil perkiraan dia kata mana dapat dia 200-300 juta untuk beli saham-saham tu. Saya pun pergi kira lah. Syarikat Haytech ni bang, dia punya worth 260 juta je. Daripada 260 juta, kalau 15.9%, maksudnya Farhaj guna 40 juta saja. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana datangnya 40 juta? Senang je bang. Pasca pilihan raya yang ke-15, Farhaj dah keluar daripada politik dah. Dia terus dilantik untuk menjadi chairman. Dia sekarang dah jadi chairman 3 syarikat. Gegasi public listed company. Setiap company itu berbilion-bilion ringgit. Okey. Very clear. 7-Eleven, XL dan satu lagi saya lupa. 3 syarikat public listed company. Dan yang paling penting bang, Isham Jalil kena berjaga-jaga. Jangan sampai dia menghina Sultan Kelantan. Sebab kenyataan terbaru Farhaj ini dia mengatakan sebenarnya daripada 40 juta ni yang dia beli syarikat Haytech ni bang, adalah antara kerjasama dia bersama dengan Sultan Kelantan.
Okey. So Hisham Jalil kena berjaga-jaga. Jangan pula nanti dia tersilap pijak ekor bang. Dan yang paling penting pun bang, sekarang masuk tender je. Berjaya atau tidak kita tak tahu. Kalau tak berjaya pun dia beli saham aja, apa salah dia? Betul. Bukan dia 200-300 juta kan, 40 juta kalau kongsi dengan Sultan Kelantan, mungkin Wan Fahd 10 juta, 20 juta. Chairman 3 syarikat public listed company, takkanlah dia tak mampu. Betul juga. Jadi Shan, bila kes ini dicetuskan, sebenarnya dia memberikan satu image yang orang cakap mungkin boleh terpalit kepada kerajaan perpaduan. Cumanya isu yang lebih penting ialah kenapa Hisham Jalil ini mula menyerang bertubi-tubi. Adakah Shan tahu puncanya apa? Saya tak tahu. Saya cuba buat analisis, mungkin dia sedang mencaturkan diri untuk mendapat perhatian daripada orang Perikatan Nasional supaya dia boleh masuk PAS. Itu ramalan saya sajalah. Kita kan lihat sama ada ramalan saya tepat atau tidak. Pilihan raya yang ke-16, Hisham Jalil akan masuk PAS dan bertanding atas tiket PAS. Cuma ada orang dalam UMNO share dengan saya, dia kata Hisham Jalil ni ada sesuatu yang diminta. Ada sesuatu jawatan yang diminta tapi tak dapat diberikan kepada Hisham Jalil, tapi diberikan kepada orang lain. Sebab itu dia ambil keputusan untuk tinggalkan UMNO dan bermula dalam ketidakpuasan ini berlaku dalam majlis kerja tertinggi lagi, dan kemudian Hisham Jalil mula menjauhkan diri, tak hadir dalam mesyuarat, dan itulah rentetan bermulanya kepada isu Tapi ini. bang, kalau benar sekalipun, saya nak tanya pandangan abang, kalau benar sekalipun Hisham Jalil meminta sesuatu, contohlah pengurusi GLC sesuatu, kenapa Zahid tak nak bagi? Kan banyak GLC je. Itulah Shan, sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan semua ingin tahu, dalam UMNO ni dia ada seniority dan kena tunggu queue beratur. Dah ramai orang berjuang untuk UMNO berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun mereka yang dah berjuang. Hisham Jalil ni adalah antara generasi-generasi baru era Najib. Ada lagi yang jadi ahli parlimen, daripada ketua bahagian, banyak. So kadang-kadang sebagai seorang pemimpin ini pun perlu juga menilai daripada semua aspek tu. Cuma yang saya lihat budaya dalam UMNO ni sekarang ini untuk generasi muda kurang sabar. Nak masuk UMNO, nak masuk join parti politik sebab nak kaya. Nak masuk parti politik sebab nak jawatan. Nak masuk parti politik, nak jawatan sebab nak popular. Ini penyakit ni. Ini sebenarnya penyakit yang berlaku dalam UMNO, dalam PKR, dalam DAP, dalam MCA. Semua ni ada sekarang ni saya tengok. Mereka jadikan parti ini sebagai tempat nak kaya. Nak kaya berniaga lah Shan. Kenapa pula sekarang ni dah ada mentaliti dengan jadi ahli politik ni boleh kaya? Tak, sebab lepas ni ahli politik pencen tak ada dah Shan. Risiko untuk menjadi ahli politik. Dan ahli politik zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza. Ahli politik zaman dulu, zaman saya kecil-kecil, ahli parlimen datang, hatta adun datang sekalipun Shan, dibentangkan tikar, dilayan seperti VIP, dibuatkan duri. Zaman sekarang orang dah mula tak hirau. Jadi kadang-kadang wedit tak wedit ni, kita nak jadi sebagai ahli pemimpin ni pun kadang kita pun mula mempertimbangkan. Tapi saya suka Shan saya suka seorang adun duyung daripada Melaka, dia menjadi pemimpin bukan kerana jawatan, bukan kerana parti politik tau Shan. Tapi dia jadi adun ni, dia memang membuat kerja bakti kepada rakyat. Dan Nur Helmi ni siap komen lagi dalam podcast Cakap Hub kita. Terima kasih YB kerana mengikuti perbincangan kami. Jadi apa komen Shan? Saya kalau hendak berkongsi lah dengan rakyat Malaysia, mungkin ada yang kenal, ada yang mungkin tak kenal, walaupun YB Nur Helmi ni dah sangat terkenal dah dekat TikTok. Okay? Cuma hari tu saya tidak sempat untuk menhuraikan apakah kehebatan figura yang bernama Nur Helmi ni bang. Yes. Ini bukan disengajakan, sebab abang tahu kan, memang dari episod 1 sampai episod yang ke-15 biasa mulut saya celupa je. Majoriti orang saya serang, jarang saya puji orang bang.
Betul. Setakat ni rasanya tak pernah puji orang pun. Untuk Nur Helmi ni bang, kita perlu lihat. Sebab dia bukan hanya sekadar seorang politician. Dia lebih daripada itu. Sebab kita boleh lihat aura dia yang begitu ikhlas, begitu jernih. Dia bukan buat demi dapat populariti. Faham tak? Banyak orang buat konten untuk dapat populariti. Saya tak nafikan dia nak popular juga. Tapi dia buat dulu dengan ikhlas, populariti datang kemudian. Betul. Dia yang memulakan template berhikmat kepada masyarakat di duyung dia bang. Dan template dia ni bang adalah DNA asal lama UMNO dan Barisan Nasional yang sudah lama diketinggalkan. Budaya lama UMNO Barisan Nasional adalah berhikmat kepada rakyat. Tapi semakin hari UMNO tu dia hendak mengikut template parti politik lain. Contoh macam DAP, PKR, tak silap. Cuma itu bukan identiti kita yang berbicara soal-soal makro, idea-idea grand. Contoh, tapi Nur Helmi ni dia servis saja. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua bang, Nur Helmi ni pula bang, dia, mengapa saya kata dia ikhlas? Biasa ahli politik tu, mereka hanya akan mula rasuah bila time pilihan raya. Nur Helmi tak rasuah time pilihan raya. Tapi kalau abang ikuti perkembangan Nur Helmi, hampir setiap seminggu atau dua, setiap orang yang dia jumpa dia ada bagi angpau. Dari tahun lepas sampai sekarang bang. Bukan waktu pilihan raya, sebab itu tak jadi isu. Ini yang paling ikhlas. Saya tak pernah lihat ahli politik kat Malaysia bukan kempen pilihan raya. Dia jumpa sesiapa bagi angpau, bagi angpau, bagi angpau. Bukan waktu pilihan raya bang. Ini ikhlas. Dan bang, tak pernah dalam Malaysia ada seorang adun. Mungkin benda ni abang tahu, mungkin abang tak tahu pun. Dia jadi adun, mungkin kawasan dia ada 20,000, 30,000 atau 50,000 orang, saya tak tahu. Tapi berpuluhan-puluhan ribu lah bang. Kalau abang adalah seorang penduduk di Duyung, kalau hari ni birthday abang akan terima personal message daripada dia. Wow. Setiap orang, setiap hari. Ini kisah benar. YB mana akan buat sampai macam tu bang? Sekarang dia DNA UMNO yang sebenar. Okay, sekarang dia DNA manusiawi yang sebenar. Mengapa saya kata DNA manusiawi yang sebenar bang? Kalau kita lihat akaun TikTok Nur Helmi ni, benda-benda viral dia bukannya isu politik 3A. Dia tidak pernah menunggang politik. Dia tidak pernah menyerang musuh. Dia tidak pernah berpolitik. Sebab dia selalu melawat orang-orang yang sakit. Majority video yang dia viral tu bang, dia bantu orang-orang yang sakit. Cina, Melayu, India. Dia bagi wheelchair. Dan tak pernah bang dalam sejarah negara Malaysia, adun dia, kalau orang tua, orang sakit, tak dapat pergi hospital ke, tak dapat pergi ke pejabat dia ke, dia akan minta pegawai dia yang hantar. Wow. Tak pernah ada kes macam tu bang. This is too down to earth. Dan dia juga adalah seorang pemimpin, the model ataupun contoh pemimpin Islamik yang sebenar. Ada satu kes seorang wanita sebab dia depression, dia tak nak balik rumah. Dia tiap-tiap hari duduk dekat masjid. Dekat kawasan dekat Duyung tu bang. Tapi ada orang komplain lah. YB pergi sana tak marah pun. Tak sama macam PAS. Kafe tak kafe, betul salah. So walaupun wanita tu duduk dekat masjid pada ketika itu salah. Sebab mengganggu kan ketenteraman orang ramai. Tapi YB tu pergi sana cakap baik-baik. Menasihati, memujuk. Sebab wanita ni berubat. Okey. Tapi dari situ bang, dia membantu wanita ini mendapat pekerjaan. Hari ini daripada duduk dekat masjid, bantu dapat pekerjaan daripada masjid untuk membersihkan masjid. Inilah pemimpin Islamik. Kalau orang PAS dah halau dah bang, macam Sanusi. Betul. Extreme. This is true Islam value. That's why ada Islamofobia orang kata disebabkan ada pemimpin-pemimpin yang terlalu ekstrim. Kalau semua boleh macam Nur Helmi, orang cintai Islam bang. Sebab this is the real Islam. Compassion. Rahmah. Yes. Okay. Dan kita juga dapat lihat bang, dia memang pejuang rakyat adun duyung yang tak pernah tunduk kepada mana-mana tycoon. Kontraktor dia marah kalau tak buat betul-betul. Kontraktor jalan, kontraktor longkang.
Kontraktor semua bang, kalau tak buat kerja dengan baik, dengan cukup teliti, Nur Helmi memang marah. Dia tak kisahlah kau berapa kaya ke, kau tycoon ke, kau Cina ke, kau Melayu ke, kau India ke. Dan kehidupan sehari dia kat Duyung, kita perlu tahu bang, dia tiap-tiap hari akan melawat dari satu rumah ke satu rumah ke satu rumah. Mana ada lagi YB macam ni dekat Malaysia bang? Tak ada. Bayangkan kalau UMNO boleh ikut template dia bang, menang satu Malaysia. Setuju? Setuju Shan? Tapi yang saya ceritakan ni, ini kisah benar. Dan dia buat, kita boleh nampak aura dia. Ada pemimpin yang tertentu, dia buat, kita masih boleh dapat hidulah aura dia demi popularity, demi views, demi kepentingan. Ada. Tapi Nur Helmi ingin nampak, dia memang ikhlas. Dia bukan hanya setakat ditunjukkan, cuma daripada tindakan dia itu, dia menjadi viral. Itu untuk bahagian Nur Helmi bang. Berbalik kepada cerita abang tadi, budaya UMNO yang kalau masuk parti nak kaya, nak jawatan, ini adalah budaya yang sebenarnya membunuh parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya mendapati parti PBBM, saya ni straightforward, parti PBBM, UMNO, MCA, MIC ni, dia ada budaya sedemikian. What can you get? What project? What position? PBBM, UMNO, MCA, MIC. Budaya ini bang, dia perlu berubah. Kalau tidak, bagaimana UMNO nak berkembang bang? Sebab itu, untuk menjadi Presiden UMNO tak mudah bang. Orang macam Nur Helmi susah nak jadi Presiden UMNO. Yes. Dia tak ada wang. Betul. So, banyak orang tak lihat mengapa Zahid boleh jadi Presiden. Walaupun saya tak suka Zahid, tapi saya tahu Zahid got the money and the resources untuk menjaga. Ingat murah ke bang? Seluruh Malaysia punya UMNO tiap-tiap hari meminta. Dan saya tak merasakan, ini pendapat peribadi saya, Tok Mat ada capacity untuk menggantikan Zahid. Because untuk menjadi Presiden UMNO, dia perlu tebal. Sebab itu saya meramalkan Johari. Dia lebih layak dan dia juga ada kemampuan itu. Sebab saya dengar dah betul tak betul, yang menjadi AJK aja ataupun ketua cawangan UMNO saja, balik kampung dia aja pun dalam satu hari boleh habis 1,000, 2,000. Cawangan aja. Bayangkan kalau bahagian negeri pusat. Dan benda ni saya kena puji bang. Saya puji PAS. PAS tak ada budaya macam UMNO yang kalau jadi ahli apa yang saya boleh dapat. PAS ada banyak orang macam Nur Helmi. Yang jahat seorang dua je pemimpin yang mulutnya celupa. Daripada sejuta ahli PAS tu bang, minimum 90% tu bang, atau lebih, mereka bukan masuk PAS, bukan apa PAS boleh bagi saya, ialah apa yang diorang boleh bagi pada PAS. Mereka tak minta pada PAS, mereka menyumbang. Mereka tak dibayar pun bekerja. Perangai UMNO yang kalah dalam pilihan raya bang, orang boykot semua. Tak bagi cukup wang untuk banner ke, printing ke, petrol ke, semua tak nak kerja, boykot. PDRM pun tak nak buka. PAS tak dibayar pun, dengan peluh darah mereka sanggup berjuang untuk parti. Lain macam. That's why dengan kekuatan macam ni, disiplin dan budaya macam ni, saya tak rasa hairan kalau satu hari nanti bang, PAS dia mungkin tak tahu bila, satu hari nanti dia akan berjaya untuk melahirkan seorang Perdana Menteri Malaysia. Mungkin pilihan raya yang 16, 17, 18, 19 saya tak tahu. Tapi budaya macam ni adalah budaya di mana UMNO perlu contohi. Barisan Nasional perlu contohi. Kejatuhan BN, MCA, MIC disebabkan dengan penyakit barah yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir lah. Sebab dulu projek terlalu dimanjakan. Sebab itu Shan, ni saya nak kongsi satu rahsia lah. Dalam adik-beradik saya, ada PAS. So, bila saya tengok dia punya grup WhatsApp ni tadi, lepas maghrib saja dalam grup WhatsApp dia akan sharekan link-link mana yang pro kepada UMNO dan mana pro kepada kerajaan, dan tema orang PAS ni dalam grup WhatsApp ni, Shan nak tahu apa? Jihad, kita perang UMNO. Jadi saitro mereka ni percuma, iaitu ahli-ahli PAS ini sendiri sebenarnya menjadi saitro secara sukarela untuk bantai dan jawab. Tu kadang-kadang kita tengok dalam TikTok kita ni, berutup dia masuk ni Shan, bertubi-tubi, dan mereka mempertahankan PAS ini, mereka gelar sebagai jihad. So itu sebenarnya keistimewaan bagaimana dia punya spirit, dia punya semangat, sebab dia orang buat bukan dipaksa tapi atas dasar sukarela. Cumanya Shan
minta maaf. Cuma budaya itu bagus. Cuma preparation untuk menjadi bakal kepada seorang Perdana Menteri Malaysia itu saya rasa masih jauh lagi. Kerana kalau kita tengok kepada blok, kita pecah kepada blok Shan, PAS pada ketika ini dia menguasai negeri pantai timur dan utara ni. Okay. Negeri pantai timur dan utara. Tapi di sebelah selatan ni dah mula orang cakap kek itu dah mula dibahagikan. UMNO-nya, PKR-nya, PPBM-nya, dan ada beberapa parti-parti lain macam MCA 12, MIC 12. Tapi di Sabah dan di Sarawak mereka tak dapat tembusi lagi. Jadi untuk menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia, mereka perlukan seorang pemimpin yang profesional. Sebab tu diorang sekarang ni cuba mengangkat Dr. Sam. Tapi Dr. Sam ni pula package tu tak cukup, Shan. Kenapa package tu tak cukup? Kerana dia mempunyai satu track record yang tak cantik. Sebab itu kalau kita tengok, saya lebih yakin Sanusi itu bakal satu hari nanti boleh menjadi Perdana Menteri. Kerana populariti dia bukan yang nampak konvensional ulama, dia ada gaya kepimpinan. Cuma kenyataan saya ni pernah disela oleh salah seorang pemimpin UMNO daripada Kedah. Tapi kalau kita nak bandingkan itu, masa itu pada pandangan saya lah, dia masih lagi jauh untuk sampai. Tapi pada pandangan saya terbalik. Bagi saya, sosok macam Sanusi ni pun dia tak ada package sebagai seorang Perdana Menteri. Okey. Kalau dibandingkan dengan Datuk Sam. Tapi tak katakan siapa lebih baik, saya tak. Ini kita kena neutral. Sebab dalam politik perlu pelbagai watak. Sanusi tu penting sebagai panglima perang. We need a general macam Sanusi. Penting juga. Okay. Tapi general biasa berbeza lah. General tahap level dia bukan maharaja. Contohlah Sanusi ni macam Rafizi. Anwar ni macam Datuk Sam. Mengapa saya kata Datuk Sam ni dia seorang Perdana Menteri yang baik sebenarnya bagi saya lah. Bagi saya Datuk Sam akan lebih baik berbanding dengan Muhyiddin. Dia mungkin akan lebih baik berbanding dengan Mat Sabu pun sekalipun. Saya jujur sebab Datuk Sam ni seorang yang berpendidikan tinggi. Euro angkasa tak silap. Yes, dan khusus ini sangat niche dekat Malaysia. Tak ramai orang yang tahu. Euro angkasa dia belajar dekat UK. Dia boleh bahasa English dia pun okey. Dan saya suka pewatakan dia, bang. Tenang. Sangat bertenang, dia sangat moderate, dia lebih bersederhana. Dia mungkin tak ada external charisma macam Anwar ataupun Sanusi, tapi dia ada internal charisma. Bila dia bercakap orang akan suka. You amat suka untuk kamu benci Datuk Sam. Mudah kamu untuk sokong atau benci Sanusi. Tapi Datuk Sam ni, bang, kalau kamu tak setuju dengan dia pun, amat suka untuk kamu benci dia. Sebab dia ada aura yang sangat menenangkan. Dan dia seorang dari latar belakang akademik, seorang teknokrat. Seorang yang bijak. Dan dia sudah tahu selok-belok politik. Dia cuma bukan macam Sanusi, bongkar. Strategi dia berbeza, bang. Dulu dia bekerja sebagai think tank. Dah banyak tahun dah. Dia menjadi setiausaha politik Hadi Awang. Okay. Dan saya sangat suka diplomasi dia dalam berpolitik. Sebagai contoh, dalam episod Keluar Sekejap, dia berkata kerajaan Madani belum bagi 600 juta Wan Ehsan. Tapi bayangkan hari ini, bang, kalau individu ini Sanusi, dah satu dunia tahu dah, bang, sini kena maki, sana kena maki. Tapi Datuk Sam masih cuba berunding. Dan saya suka naratif dia yang selalu bawa politik non-partisan. Sebab itu dia menjemput Ngah Komeng ke Terengganu. Banyak orang anti Ngah Komeng. Dia tak. Dia demi negeri ni dia sanggup. Dengan DAP pun okey, dengan China pun okey, dia semua okey. Dan yang paling penting, bang, kita selalu tuduh PN ni 3A, racist, ekstrim. Tapi abang tak akan dapat cari satu kenyataan daripada Datuk Sam yang berbentuk 3A. Benar ke Datuk Sam bicara tentang Bakuteh? Tak pernah. UNESCO? Tak pernah. Mahkamah Syariah? Tak pernah. Semua isu 3A yang terbaru, stalking, kalimat Allah, Datuk Sam tak pernah main isu 3A.
Ini berbeza dengan pemimpin-pemimpin lain dalam Perikatan Nasional. He is a Malaysian punya leader sebenarnya bang. Adakah Shen menjangkakan Sederhana. the next president of PAS adalah Dr. Sam? Saya menjangkakan next president of PAS adalah Dr. Sam. Dan yang paling penting bang, antara semua ahli politik, aura Dr. Sam tu boleh nampak jauh lebih ikhlas dan jernih. Cuma ya Shen, itulah akar kepada perpecahan PAS. Apabila golongan profesional ini untuk diangkat sebagai presiden, jadi golongan ulama sukar untuk menerima. Itu sebenarnya punca PAS berpecah hingga terjadinya amanah. Apabila ketika Mak Sabu ni ada ura-ura nak diangkat sebagai presiden. So ini sebenarnya cabaran peperangan dalaman. Tidak, saya tidak. Jangan lupa bang, golongan ulama yang paling kuat, yang mendahului ataupun yang mengetahui itu siapa? Hadi Awang. Tapi siapa yang promote Dato' Sam? Hadi Awang. Hadi Awang. So, Yes, faham. dia dah bersatu padu dah. Dan kalau kita tahu sejarah Dato' Sam bang, dia tak bercita-cita pun nak menjadi ahli politik. Dia tak bercita-cita pun nak menjadi menteri besar. Dia tak bercita-cita pun nak menjadi Perdana Menteri. Dia memang rezeki dia bang. Betul. Hadi Awang yang suruh, parti yang minta. Dia tak pernah menjatuhkan orang lain. Dia tak pernah berpolitik demi untuk mendapat kuasa yang dia ada pada hari ini. Saya rasa Dato' Sam adalah, walaupun tadi saya kata, episod yang lepas, saya kata dia bukan pencara yang baik dari segi beri pemakahan. Tapi kalau dari segi kualiti seorang Perdana Menteri, dia yang terbaik bang. Tak ada orang lagi dalam Perikatan Nasional. Semua tak boleh pakai haprak. Hamzah tak boleh. Asmin mungkin boleh. Peja mampus bang. Muhyiddin terbukti gagal. Tuan Man dah terlalu tua. Sanusi diperlukan dalam politik PAS dan PN sebagai seorang panglima perang, tapi bukan seorang presiden ataupun seorang Perdana Menteri. So Dato' Sam adalah satu-satunya pemimpin. Okey Shen, kita beralih pula daripada topik politik. Ada satu soalan yang dicadangkan pada kita iaitu isu luar negara apabila Raja Dadah di India telah pun ditahan. Malangnya wartawan daripada India mengatakan bos kepada Raja Dadah ini adalah warga negara Malaysia. Ini satu perkara yang sangat luar biasa ni Shen. Takkan di Malaysia ini kita ada Raja Dadah, King ada dekat sini, kita buat, kita produce, kita edarkan secara haram. Jadi apa maklumat-maklumat intel atau apa perkembangan yang Shen dapat Saya tahu? tak ada maklumat. Cuma apabila berita ini dia meletup sebab dia isu global kan. Lagipun wartawan daripada negara India yang menyebut Raja Dadah yang ditangkap di negara India, Raja Dadah lah bos dia adalah seorang rakyat Malaysia. Dan bos dia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia selebriti India lah. Okay. So apabila dia beri bayangan sedemikian, seorang wartawan Shankar pula kata Datuk Malik. So saya tak tahu lah. Datuk Malik India, nama Melayu. Nama Melayu tapi saya tahu kenapa India bang. Okey. Okay, so Okey. dia tetap nama dia Datuk Malik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak tahulah sama ada tuduhan ini benar ataupun tidak benar. Tapi apa yang saya tahu bang, ialah yang ni semua orang tahu. Datuk Malik dia pernah disita oleh SPRM. Apabila dia disita, 17 kereta luxury car berjenama tinggi dan mahal dia disita. Itu yang pertama. Cash 38 juta. Wow. 200 kg emas. Bayangkan kalau cash dengan emas pun dah 100 lebih juta dah. So persoalannya saya tak tahu Datuk Malik ni adalah Raja Dadah ataupun tidak, bos Dadah kepada Raja Dadah di India. Cuma persoalannya apa bisnes Datuk Malik sampai kalau disita oleh SPRM pun cash pun 38 juta dah. Emas pun 200 kg sampai bernilai 60 juta dah. Ratusan juta ni daripada bisnes apa? Ini adalah persoalan yang hendak saya timbulkan, kita fikirkan bersama-sama lah. Tapi cuma berintitan daripada peristiwa ini, Ketua Polis Negara pula mengatakanlah IGP negara Malaysia tak adalah, kita bukan negara pengekspor dadah.
So kalau bukan dadah, dari mana datang wang itu? Sumber apa? Itu persoalannya. Sebab ini bukan kali pertama Shan apabila negara kita membuat penafian ni kes Raja Dadah. Dan sebelum itu juga ditimbulkan daripada US punya unit risikan mengatakan beberapa orang pemimpin NGO Malaysia juga terlibat dengan keganasan. Jadi ini satu tuduhan ataupun kita boleh anggap dia sebagai satu tuduhan. Tetapi untuk sensitiviti dalam negara, pihak berkuasa dan pihak kementerian, kerajaan tak boleh ambil mudah perkara ni. Kerana daripada mana datang rumus tersebut, mesti ada kaitan ataupun mesti ada bukti yang kita belum jumpa. Jadi saya harap kerajaan perlu lebih tegas dan mencari sehingga ke lubang cacing. Kerana perkara ini, penghisap dadah ini adalah perosak negara. Kalau tak ada pengeluar, mereka ni tak dapat pun nak menghisap dadah. Tapi kalau pengedar ataupun king dia ni begitu bebas, sampai bila kita nak memerangi dadah hingga ke akar umbi ini, saya rasa akan menjadi mimpi di siang hari. Sebelum akhir episod ini, saya cuma ambil kesempatan ni lah bang. Sebab dalam hidup ini kan, kita tak boleh terlalu taksub berpolitik. Hidup ini kita perlu balance. Kita tak boleh macam ramai pentaksub politik. So saya nak mengambil kesempatan ini, apa yang saya maksudkan ialah saya nak berdoa untuk sahabat saya lah, Papa Gamo Azri. Walaupun pada hari ini kita berbeza falsafah, prinsip, perjuangan dan pilihan politik, tapi itu dari segi politik. Cuma sejarah lama Papa Gamo adalah sahabat rapat dengan saya. We are friend, we are brothers. Dan saya sudah ada kenal dia lama. Dulu kita sering berkomunikasi dan sebagainya. Kita memang rapat. So kadang-kadang dalam politik ni kita perlu belajar bang. Politik kita boleh perjuangkan, kita boleh berbeza pendapat, tapi persahabatan itu tetap perlu jaga. So saya tahulah pada saya sebelum saya datang untuk podcast hari ini, saya baca pula hari ini pula entah mahkamah ke ketua agama wilayah hendak menyaman dia, ataupun saya tengok pula channel sebelum saya keluar Iswadi Muni yang mengatakan Papa Gamo bakal muflis sebab kena bayar sama harta. Saya tak pasti, saya belum tengok lagi. Cuma saya tak tahu apa yang bakal berlaku kepada Papa Gamo, sebab mungkin dia ada banyak kes, mungkin banyak saman. Okay. Saya mungkin tak bersetuju dengan semua siasatan, bukan siasatan, maksudnya isu-isu yang dia bangkitkan atau isu-isu yang dia disiasat. Itu benda lain. Hari ini bukan politik, sebagai seorang sahabat, okay, walaupun saya tak bersetuju dengan kenyataan dia, pandangan dia, perjuangan dia, sebagai seorang sahabat, saya berdoalah supaya dia boleh dipermudahkan segala urusan, dia boleh selamat, dan begitu ajalah yang saya hendak hebahkan. Shan, persahabatan ini di above all, di atas segalanya. Kita berpolitik ni sehingga ke mana? Jadi persahabatan itulah sebenarnya adalah pertalian yang mengikat kita sebagai menjalinkan hubungan silaturahim daripada sebelum ini hinggalah hari akan datang. Saya terharu dengan kata-kata akhir Shan ini. Okey geng, alhamdulillah, syukur kita bersama dengan Cakap Hub daripada mula sampai habis tu, aku potong sikit lah. Jadi alhamdulillah mereka membicarakan soal perbezaan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga terhadap pimpinan. Perbezaan Anwar dengan Mahathir. Lepas tu dengan Muhyiddin Yassin lah, kita tak perlu cerita yang lepas, kita cerita yang hari ni. Perbezaan dengan siapa bakal Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Cuba kita fikir balik, siapa yang kenal Muhyiddin Yassin? Cuba kita dengar balik. Cuba kita pun tanya, adakah dia dekat Indonesia pun kenal Muhyiddin Yassin? Hampa ingat tak video yang Muhyiddin Yassin selepas dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia ada call Jokowi. Jokowi tanya, ini siapa? Ini Muhyiddin Yassin baru angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tengok, Jokowi pun tak kenal Muhyiddin. Itu negara jiran pun tak kenal Muhyiddin, apatah lagi negara-negara jauh-jauh sampai ke Jerman sana pun tak kenal. Pada aku sekarang ni Dr. Sam pun tak layak, Muhyiddin pun tak layak. Memang antara
langit dan bumi perbezaan antara Anwar Ibrahim dengan pimpinan-pimpinan PAS. Kalau hadiah wang, kalau belah Iran, yes, memang ramai orang kenal dia, memang ramai orang meraihkan dia sebab budaya-budaya Syiah tu dibawa balik letak di dalam Malaysia. Cara-cara pembawaan Syiah, segalanya soal Syiah, lagu-lagu di dalam Syiah dibawa letak ke dalam PAS. Budaya-budaya Syiah dibawa letak di dalam PAS. Kalau Syiah, ulama lah yang menjadi pemimpin. Ulama lah yang akan memerintah. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Berbeza kita dengan Islam. Ulama, pentadbiran. Faham tak? Jadi ya, antara perbezaan mereka ni memang sangat-sangat berbeza lah. Dan di antara wacana antara KJ dengan Dr. Sam, aku dah bagi respon. Ada beberapa video aku yang beberapa hari lepas ataupun seminggu dua yang lepas merespon terhadap kenyataan Dr. Sam. Sebab Dr. Sam, dia macam dia cakap Anwar gagal, tapi dia tak senaraikan gagal daripada bentuk apa. Gagal disebabkan Anwar Ibrahim bagi peruntukan direct kepada rakyat, tidak melalui ahli-ahli parlimen, tidak melalui kerajaan-kerajaan negeri. Sebab tu gagal kot. Agak-agak hampa kan, sebab tu lah Anwar Ibrahim gagal. Sebab Anwar Ibrahim bagi peruntukan direct kepada rakyat kan, dia tak jaga hati-hati ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat adun-adun. Sebab tu adun-adun ni pakat-pakat kata Anwar ni gagal. Kalau Anwar Ibrahim bagi melalui ahli-ahli parlimen dan juga adun, barulah Anwar ni hebat. Macam tu lah. And dia, apabila Dr. Sam sebut soal wang ihsan, baki yang Anwar Ibrahim tidak, baki-baki yang Anwar Ibrahim dah tak bagi dekat kerajaan Terengganu, Anwar Ibrahim jawab di dalam bersama dengan penjawat awam Kementerian Kewangan. Anwar Ibrahim cakap, daripada kita nak bagi kat kerajaan negeri, kita pun tak tahu apakah yang kerajaan negeri akan buat dengan duit-duit tu. Jadi lebih baik dekat rakyat-rakyat Terengganu kita bagi lebih. Kita bagi lebih ataupun kita bagi projek apa-apa untuk rakyat-rakyat Terengganu. So, pada aku fair lah sebab benda tu sampai untuk rakyat. Bukannya sampai dekat kerajaan negeri, lepas tu kerajaan negeri dengan duit yang banyak ni, tutup lah apa yang tak cukup. Tutup, tapi tak sampai kepada rakyat. Setuju tak? Lebih baik macam tu daripada bagi lebih baik bagi kepada rakyat terus. Tak payah dia nak bagi kat kerajaan negeri pun dia nak tutup lah keburukan dia ataupun kegagalan dia. Dan tajuk yang kedua apabila sentuh soal dekat Jerman, soalan daripada wartawan dekat Jerman dan Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab je, satu dunia viral soalan tu. Satu dunia viral, satu negara-negara Islam ni seluruh dunia ni viral. Dan sehingga artis-artis Islam seluruh dunia mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keteguhan dia, atas jawapan dia, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim semak balik apa kezaliman yang dah berlaku daripada puluhan tahun yang dulu. Sehingga kan macam Perdana Menteri Jerman dia membisu dalam selepas Anwar Ibrahim balik ke Malaysia dalam masa sehari dua hari, Jerman pergi hantar dengan kapal terbang tentera dia pergi turunkan makanan dekat negara Islam kita tu. Alhamdulillah. Macam orang cakap macam ni lah, di atas tarbiyah Anwar Ibrahim terus dia tergerak hati, terbuka hati, dia nak pergi hantar makanan. Itu memang sebab tu pimpinan-pimpinan dunia terutama yang Islam ni sangat-sangat meraihkan Anwar Ibrahim dengan ketegasan dia. Depan Joe Biden, dia boleh cakap macam tu. Apatah lagi budak-budak sekeliling Joe Biden ni, apalah nak heran. Kalau hampa perasan tadi, cakap hap dia ada cerita orang yang mendakwa yang kata 50 dalil tu, dan orang yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Anwar Ibrahim kan, orang-orang yang mendakwa Anwar Ibrahim, orang-orang yang buat tuduhan terhadap Anwar Ibrahim, orang-orang yang menzalimi Anwar Ibrahim, pendakwa raya tu apa yang jadi?
barah otak. Daim Anwar Ibrahim ini apa hak yang dicakapkan oleh sahabat tadi. Mata Anwar Ibrahim ditumbuk lebam. Sekarang siapa dia ada problem mata dia. Sebab kita tak mau kata kat orang. Kita tak mau. Tapi kita boleh relate kan. Kezaliman yang pernah kita buat. Dan seseorang tu yang dia dapat balik. Itu yang kita takut. Itu yang kita risau. Faham tak? Itu yang kita takut tu. Jadi kita boleh dengar saja. Apa yang berlaku. Apa yang dah berlaku. Apa yang sedih lah. Sedih sangat-sangat lah. Tapi kita pun sebab Anwar Ibrahim dizalimi. Babe, siapa dia kena dia tahu, babe. Seperti mana mata Anwar Ibrahim kena benda pukul, apa yang berlaku dekat Daim. Orang yang menjatuhkan Anwar hukuman bersalah, apa berlaku dekat dah. Hampa boleh dengar tadi kan. Tapi itulah, Allah Maha Adil, jangan buat jahat ke orang. Hari ni, kita pun tak tahu. Kita dizalimi di dalam negara kita, rupa-rupanya di luar negara kita diraikan. Itulah yang berlaku dekat Anwar Ibrahim. Kalau hampa tengok dia pergi mesyuarat APEC kan. Hampa tengok dia pergi mesyuarat APEC. Dia bertemu pimpinan-pimpinan dunia. Babe, berapa ramai yang tegur dia, babe. Berapa ramai yang meraikan dia, babe. Meraikan Anwar Ibrahim. Tu pimpinan daripada Malaysia tu. Bandingkan zaman Ismail Sabri pergi APEC. Fikir lah. Dan ada tadi juga mereka selit soal Google memohon maaf sial dagangan ringgit yang hak yang salah kan. Sebab hari tu dia naik sampai RM4.98. Jadi terkejut para walaun hak penentang kerajaan buat satu modal untuk nak hentam kerajaan. Esok Google minta maaf. Sebab apa? Sebab dia tersilap. Glitch dia tersilap. So, dia buat permohonan maaf dan Bank Negara bagi amaran supaya tak buat lagi kesilapan. Sebab dia pun, katanya Google pun ambil kepada orang yang ketiga tau. Untuk nak tahu sesuatu mata wang tu, dia ambil kepada orang yang ketiga. Tapi ada yang kata juga, ini disebabkan ucapan lantang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kelantangan Anwar Ibrahim. Sebab tu ada berlaku sikit-sikit untuk nak merosakkan nama baik Malaysia. Dan untuk Tun Daim ni kita pun tahu, Daim sekarang dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan buta sebelah. Dengan Tun Daim mungkin dia tak mampu buat apa dah. Dia hanya mampu berkata-kata, selamatkanlah harta aku, selamatkanlah berbilion duit aku, selamatkanlah bank aku, selamatkanlah tanah aku, selamatkanlah kekayaan aku, selamatkanlah bangunan aku. Itu saja. Dan orang yang akan buat kerja, isteri dia, anak-anak dia, peguam-peguam dia untuk nak selamatkan harta-harta. Itu sajalah. Sebab Tun Daim pun dah duduk di atas kerusi roda. Dia dah tak mampu buat apa dah. Tapi sekarang ni, sebab tu dia tak mau declare aset dia. Sebab kalau dia kena declare aset, kalau dia masuk mahkamah, disebabkan dia tidak declare aset dia, mungkin dia hanya kena denda RM100,000, RM200,000, RM300,000. Hanya kena denda. Berbeza kalau dia declare aset dia, LHDN mai, dan semua mai cek kekayaan dia, kena bayar cukai sebanyak 1 bilion. Tepuk dahi, babe. Mana yang teruk? Lebih baik bayar 100 juta, 200 juta, ataupun 100 ribu, 200 ribu, ataupun 100 juta daripada bayar 1 bilion. Itulah orang kaya. Tambah baru ni kerajaan dia nak lancarkan padu. Tu ya orang maha kaya. Orang yang ada bini dua. Dan orang yang ada secret, ada kekayaan luar biasa. Mereka takkan isi padunya. Mereka takkan isi padu. Sebab apa? Akan kantoi. So LHDN akan main serang mereka. Itu yang mereka takut nak abang pergi apa. Jadi untuk yang last kali aku harap apa semua faham sebab tajuk dah banyak. Tapi yang last kali Hisham Jalil lah. Hisham Jalil ni aku geram juga dekat dia sebab Hisham Jalil ni dia hipokrit dia tu teruk sangat. Kalau Presiden UMNO bagi sesuatu kepada dia, memang dia jilat Presiden UMNO. Tapi sebab Hisham Jalil ni dia menjadi Ketua Penerangan UMNO.
Dan apabila masuk bertanding, dia kalah. Dia hanya menang Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan Ketua Penerangan UMNO tu diberikan kepada Azalina. So dia tidak dilantik letak di dalam jawatan mana-mana. So dia sakit hati, dia cemburu, dia kecewa. Jadi mula sikit by sikit dia menyerang. Sebab apa? Jadi orang macam Hisham Jalil, dia nak jawatan, dia gila akan kuasa. Dia memang dia duk jual, dia bekas Saiful Najib, bekas Kementerian Kewangan, dia tahu itu, dia tahu ini, dia tahu itu, dia tahu ini. Tapi dia tak pernah buktikan yang dia tu hebat. Buktikanlah. Tapi dia hanya boleh berkata-kata, boleh kata ke orang, boleh poli orang, boleh ejek orang, boleh macam-macam terhadap orang saja. Faham tak? Itu je lah kelebihan Hisham Jalil. Hisham Jalil ni ada yang perkara, banyak majoriti aku tak bersetuju. Kita hanya boleh bersetuju dengan Hisham Jalil sewaktu dia bersama dengan kerajaan. Sebelum dia dipecat. Dan apabila apabila jawatan Ketua Penerangan UMNO dia tidak dilantik oleh Zahid, bermula itulah dia mula serang. Sekarang ni dia menggunakan antara Farhash dengan Sultan Kelantan. Kenapa dia tak tanya Sultan Kelantan? Kenapa dia tak buat desakan supaya Sultan Kelantan ke apa ke untuk menjawab? Kan? Taulah Farhash ni bekas pernah bekerja dengan Anwar Ibrahim dan sekarang dia dah tak bekerja. Sebelum ni apakah kepentingan Farhash dengan Anwar Ibrahim? Dia hanya bekerja, sekarang dia dah tak ada apa, dia dah masuk ke dalam dunia perniagaan dia dan dia tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Perniagaan dia pun kita pun tahu betapa majunya dan dia ada joint venture bersama Sultan Kelantan. So, apa masalah? Anda katalah aku Solihin Syabuddin. Dalam masa beberapa tahun lagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, aku tiba-tiba aku jadi kaya. Takkan hampa nak tuduh aku makan duit daripada kerajaan. Sedangkan aku ada bisnes aku ada perniagaan aku. Lepas tu tiba-tiba musuh-musuh aku pergi buat report, Solihin ni nampak tu kaya, boleh beli saham itu, boleh beli saham ini, kaya lah, mampui orang kata. Kan? So siasat dah. Siasat tak ada kena mengena dengan kerajaan. Jadi tuduhan yang hang buat tu macam mana lah? Hang nak kira macam mana dengan tuduhan yang hang buat terhadap aku? Jadi inilah jahat sangat ni puak-puak ni. Dia akan cari pasal, sampai dia nak apa benda yang dia tak suka tu tumbang. Benda yang dia tak suka tu kalah. Dia nak macam tu. Jenis orang macam Hisham Jalil ni. Jadi kan kekayaan satu lagi yang tajuk yang last yang aku nak cakap ni pasal kekayaan Datuk Malik ni kan. Gila babe. Gila. Macam mana ejen dadah boleh ada dalam Malaysia babe? 200 kilogram emas, 30 juta lebih duit cash. Gila. Memang takut. Sebab tu kadang-kadang kita fikir orang hak kaya macam tak masuk akal. Kaya sangat. Pelik. Jadi aku harap perkongsian ni daripada awal sehingga ke sekarang aku harap hampa semua faham. Aku sangat-sangat seronok dengan cakap Ahab, dengan perkongsian mereka dan insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jom sama-sama kita sokong kerajaan perpaduan di bawah Anwar Ibrahim. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.